Lah, buat siapan pagi tadi apabila mendapat tahu berkenaan dengan pertuduhan di Mahkamah Selayang yang dikatakan akan dipertuduhkan terhadap Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah Datuk Seri Sanusi. Tiga perkara kritikal yang saya ingin rakyat fahamkan betul-betul mengenai kes ini. Pertamanya mengenai penahanan terhadap Sanusi semalam jam 3 pagi di sebuah hotel sekitar Kuala Lumpur. Kalaulah nak dipertuduhkan, dan saya difahamkan pertuduhan telah pun difailkan pada 5.45 petang semalam secara online di Mahkamah Selayang, Session Selayang. Kalau dah pun ada pemfailan di Mahkamah Session Selayang dan tahu akan hadir pada jam 9 pagi di Mahkamah Selayang, saya rasa tidak ada perlulah penahanan beliau oleh pihak berkuasa, polis, sehingga sampai 20 orang pergi ke hotel dan tangkap, bawa nak bawa ke mahkamah pun 6 jam pun perbezaan waktu dia. Sedangkan kes-kes lain boleh je hadir bersama dengan peguam bela pilihan dan berada di mahkamah jam 9 pagi. Kalau tak hadir dan kemudian keluarlah orang tangkap. Yang itu yang pertama. Keduanya berkaitan dengan Akta Hasutan ni, Akta Hasutan 1948. Saya rasa ini adalah sebuah undang-undang yang lapuk, dan saya rasa kita telah pun ada cukup undang-undang di dalam kanun keseksaan kita untuk fitnah-fitnah sebegini, kalau pun dikategorikan sebagai fitnah. So Akta Hasutan 1948 ni dah lama dah menjadi idaman oleh pihak-pihak yang nak masuk kerajaan, yang kata dia nak lupuskan, dia nak hapuskan, dia nak do away with it, dia nak buang undang-undang tersebut. Tapi hari ini kita lihat kerajaan yang memartabatkan penukaran undang-undang tersebut menggunakan lagi sekali undang-undang yang sama. Ini telah mengundang kritikan pelbagai pihak sebenarnya. Bukan saya saja, tapi saya rasa ramai lagi peguam kat luar tersebut yang mungkin bersetuju dengan senada dengan saya. Ketiga yang saya nak bangkitkan untuk rakyat fikirkan adalah berkenaan dengan the speed of the investigation. Kalau kita lihat laporan polis lebih kurang hari Jumaat lepas, kemudian dalam jangka masa 3-4 hari siasatan dilengkapkan dan kemudian terus dituduh di mahkamah. Sedangkan kita tahu kes-kes sebegini yang dikatakan sebagai hasutan, dikategorikan sebagai hasutan, perkauman, religion, berkaitan dengan royalty ni pun ada juga babitkan orang-orang lain yang mungkin sekarang berada dalam posisi untuk menyokong kerajaan atau menjadi pendukung kerajaan. Mengapakah mereka ni tak disiasat dengan sebegitu cepat dan tak dituduh dengan sebegitu cepat? Rakyat melihat ni, dan saya mengajak rakyat untuk melihat secara kritikal tiga perkara ini. Terutamanya berkaitan dengan keperluan untuk penahanan. Saya rasa macam tidak perlu, sebab boleh saja disuruh untuk hadir ke mahkamah jam 9 pagi dan dituduh. So mungkin apa chances untuk Sanusi? Mungkin dia akan case will be disebut semula kan on the 24 October. So mungkin dalam perjalanan tu adakah mungkin dia boleh dipanggil balik ke macam mana? Siasatan of course, walaupun dah dituduh, siasatan masih berjalan. Dan memang ada nas undang-undang, autoriti undang-undang yang menyatakan bahawa siasatan masih boleh berjalan walaupun orang itu telah dituduh, kalau ada fakta-fakta baru dan sebagainya. Prosesnya akan makan masa. Ramai yang tanya dengan saya, macam mana nasib Sanusi, dia boleh bertanding ke tidak? Setakat ini undang-undang jelas, orang yang telah dijatuhkan hukuman denda tidak kurang 2,000 dan pemenjaraan tidak kurang daripada 1 tahun, dia memang hilang kelayakan untuk bertanding. Tapi selagi mana belum dijatuhkan hukuman, yang itu selagi itu dia boleh bertanding. So tidak hilang kelayakan ini. Kes ni akan makan masa. Dia akan makan masa mungkin 2-3 tahun. Sebab bukan saja proses di mahkamah bicara, dia ada proses rayuan dan sebagainya. Tak perlu lihat jauh. PM ke-6 Najib Razak dulu pun sama juga. Dia dah kalah kes dia, tapi dia masih kekal sebagai MP di Pekan sehinggalah PRU 15 menjelang dan dia tidak boleh bertanding. Kalau dia nak bertanding lepas ni pun boleh juga Najib Razak. Kalau dia dibebaskan daripada penjara dan kemudian habis tempoh 5 tahun daripada pemenjaraan tersebut, dia boleh bertanding. Macam Perdana Menteri Malaysia sekarang ini pun situasi dia sama juga. Dia dapati bersalah di dalam hukuman, lepas tu dia boleh bertanding selepas itu. So
jawapan pendek dia, jawapan panjang tu panjang kan. Tapi jawapan pendek dia adalah ya, dia masih boleh bertanding dan dia tidak hilang kelayakan untuk bertanding. Tuan Rafiq, dengan kes yang berlaku dekat MB Kedah kan, bagaimana Tuan Rafiq rasa persepsi rakyat Kedah? Adakah akan berkurangan ke lihat pada PH ke atau masih lagi menyokong MB? Sebab tu saya ajak semua berfikir tentang 3 perkara tadi tu. Penahanan dia, cara penahanan dia, cara dia ditangkap jam 3 pagi dengan polis, kemudian ditahan, dibawa ke mahkamah. Sedangkan kita tahu sebelum itu beberapa hari dia dah pun mohon ampun, dia dah minta maaf. So perception itu mungkin menyebelahi rakyat. Lihat, kenapa perlu tahan? Ada je lah ke mahkamah macam orang-orang biasa yang lain. Kedua, saya rasa rakyat juga melihat daripada segi susu ataupun who MB is, who is Sanusi. Dia dikenali sebagai seorang yang lantang bersuara, dia dikenali sebagai seorang yang bersuara macam rakyat, dia dikenali sebagai seorang yang langgar semua orang. Ini ayat dia kan, saya langgar semua orang kan. So kadang-kadang rakyat melihat benda itu adalah baik daripada segi keberanian bersuara, kelantangan bersuara beliau. So saya rasa in certain places akan ada persepsi yang makin naik, sokongan yang makin hebat kepada beliau. Tetapi pada masa yang sama, saya juga tidak menafikan bahawa ada setengah pihak atau setengah rakyat yang melihat mungkin YB Sanusi mungkin telah pun melampaui batas. So again, kita dalam demokrasi, kita tak tahu macam mana persepsi rakyat tersebut. Akhirnya dia akan menghakimi atau menghukum Perikatan Nasional itu adalah pada 12 hari bulan Ogos 2023 semasa pilihan raya 6 negeri tersebut. Dan nak tahulah juga menariknya itu will be on 12 hari bulan 8 masa keputusan keluar. Apa keputusan di Kedah dan apa keputusan di Selangor. Sebab dia MB Kedah, nampak macam wave tu amat besar di Kedah dan wave tu semakin masuk ke Selangor. Tapi akibat perkara ini kita akan tahu kesan dia nanti pada 12 Ogos tu. Kerana dalam PRN kan, Tuan Rafiq sebagai orang pejuang, bagaimana update terkini dengan untuk menyertai Perikatan Nasional untuk tanding? Semua umum sedia maklum, kita telah pun buat permohonan secara official, secara bertulis, secara terbuka kepada pihak Perikatan Nasional. Sehingga hari ini yang kita dapat berita adalah pengumuman saja bahawa Perikatan Nasional masih belum menerima kita sebagai gabungan mereka lagi. Belum ada black and white. 24 jam dalam politik ni adalah jangka masa waktu yang lama, segala kemungkinan boleh berlaku. Tapi insya-Allah 22 Julai hari Sabtu ini kita akan adakan satu taklimat khas Presiden dan kita akan jemput media dan kita akan buat keputusan kita berkenaan dengan PRN. Menarik yang kita akan berpegang sentiasa adalah kepada prinsip bahawa kebajikan rakyat itu penting. Kepimpinan untuk menjaga kebajikan rakyat itu amat penting dan penyatuan orang-orang Melayu itu pun penting. So daripada situ kita akan bertitik tolak, daripada situ kita akan buat satu keputusan dan kita akan umumkan kepada rakyat. Sebab ramai yang bertanya, pejuang tak nak bertanding ke, pejuang tak nak bergabung ke, janganlah hilang pejuang ni kan. Ramai juga pada masa yang sama menyatakan bubar je lah pejuang kan, tak payah teruskanlah pejuang, jadi NGO je lah pejuang. Ya, kita kena dengar apa yang rakyat katakan. Tetapi bukan mudah untuk kuburkan parti politik di Malaysia dan pada masa yang sama bukan mudah untuk meneruskan perjuangan sebagai satu parti politik di Malaysia. Dan kita tunggu 22 Julai insya-Allah kita akan maklumkan.